Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua peserta kita pada malam ini, juga kepada penyampai kita Dr. Faisal Teradi. Memperkenalkan diri, saya Khair Zawawi, wakil dari Gerak Malaysia. Sebagai peringatan, saya pesan kepada semua peserta supaya mutekan mic anda semasa sesi pembentangan, dan anda diadu-adukan untuk menyertai sesi soal jawab apabila selesai ataupun sesi soal jawab dibuka nanti. Okey, Doktor sudah bersedia? Saya sudah sedia. Dengar ke? Okey, clear. Clear, Clear. Alright. Okey, silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada Gerak kerana sekali lagi dapat menampilkan program-program, acara-acara yang baik-baiklah untuk peserta-peserta sekalian. Dan sejak beberapa kali acara-acara ini dilakukan, kita mendapat ramai peserta dan juga ada yang datang daripada Singapura dan juga Indonesia. Tahniahlah pihak Gerak Malaysia kerana usaha dan inisiatif ini. Baik, pada malam ini saya akan memperkatakan satu lagi tajuk yang juga merupakan satu tajuk yang digemari dan suka dibincangkan oleh penggemar-penggemar ataupun pengekor-pengekor sastra, iaitu hubungan karya sastra dan politik. Jadi sebelum kita pergi kepada kes-kes atau kasus-kasus yang ada yang akan saya kemukakan sepanjang pembentangan ini, sukacitalah saya untuk terlebih dahulu mempersembahkan dulu ataupun membentangkan dahulu apakah yang dikatakan dengan novel politik, ataupun karya sastra yang politik itu yang bagaimana. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, juga harus kita ketahui bahawa apakah yang dinamakan dengan politik tersebut. Kalau kita lihat kata kalimat politik daripada aspek bahasa itu, ia bermaksud polis, atau negara kota, dan ia juga berasal daripada bahasa Greek yang telah diguna pakai perkataan ini sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Itu kata politik, itu kalimat yang asal usulnya itu daripada Greek. Baik, jadi politik ini berkembang sebagai satu disiplin dan satu seni serba mungkin, the art of possible orang kata. Dan politik itu merangkumi banyak benda, pengagihan kuasa dan faktornya, termasuk pengkajian terhadap kerajaan dan tingkah laku manusia dalam menyelesaikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Jadi ada ramai orang, kelompok-kelompok dalam sebuah negara, masing-masing ada kepentingan yang tersendiri, dan kepentingan-kepentingan bertentangan ini bagaimana ia diselesaikan. Jadi serba sedikit begitulah politik. Jadi makna-makna ini juga merangkumi kadang-kadang aspek-aspek. Slide-nya tak nampak. Saya dah share. Sekejap. Nampak sekarang? Okey, nampak Doktor. Okey. Daripada tadi tak nampak? Baru nampak ke apa? Tadi dia hilang sekejap, ni dah ada balik. Okey. Baik, jadi politik ini seperti yang telah saya sebutkan tadi, dia adalah berkenaan dengan perselisihan, konflik
dan juga metodologi yang digunakan untuk mencapai penyelesaian tersebut, matlamat-matlamat yang ada. Di urutan menyelesaikan konflik inilah yang dilihat sebagai politik dan prosesnya. Jadi politik ini suka tak suka ia berkenaan dengan soal kuasa dan juga autoriti. Jadi sedikit itu politik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bila kita kata novel politik, ataupun karya sastra yang berbau ataupun mempunyai elemen politik. Baik. Baik. Pertamanya saya ingin menyurut istilah ataupun terma yang diguna pakai oleh glosari istilah kesusastraan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia menyebutkan novel politik itu adalah novel yang secara langsung berhubung dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan politik. Aspek-aspek tersebut merupakan bahan utama bagi karya berkenaan dan bukan semata-mata sebagai latar belakang atau persoalan sampingan. Maknanya latar politik itu memang paling dominan sekali di dalam karya tersebut. Baik. Kemudian itu ada seorang lagi, satu lagi pandangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan sastra ataupun karya sastra yang berbau politik itu. Seorang sarjana kita sudah arwah, Sahlan Muhammad Saman, mengatakan dalam sebuah esei beliau, political novels on the other hand are novels which discuss the pattern of national politics and political figures who are involved in the political parties. Jadi daripada sini kita lihat Sahlan menyatakan bahawa pembincangan tentang corak-corak ataupun perbahasan tentang politik nasional, politik sesebuah negara, tentang tokoh-tokoh politik yang sedia ada, tentang parti-parti politik. Jadi kalau kita lihat di sini, terma ini sebenarnya dia tidak memasukkan sebagai contohnya politik antarabangsa atau sebagai contohnya wacana-wacana politik. Yang ada ialah aspek berpolitik itu sendiri. Jadi sama ada kita mahu guna pakai tanggapan beliau ini, nanti kita lihat seterusnya. Kemudian itu dari Indonesia, Henry Guntur Tarigan, seorang pengkaji sastra, menyamakan novel politik ni dia kata sama je macam novel sosial. Tak ada banyak beza sebab dia kata persoalan masyarakat ditinjau melebihi persoalan individu. Jadi pelaku-pelaku dalam novel ini dikatakan hanya digerakkan, diperalatkan untuk menyampaikan persoalan-persoalan sosial dan politik semata-mata. Kemudian itu ada seorang lagi pengkaji dari luar negara daripada UK, Maurice Edmund Spear. Dia menulis sebuah buku seawal 1924. Dia kata, what is a political novel? Jadi dia kata prose fiction which leans rather to idea than to emotions. Dia kata novel politik ini, karya sastra yang berbau politik ini, dia lebih menekankan idea berbanding emosi. Jadi which deals rather with the machinery of lawmaking or with a theory about public conduct than with the merits of any given piece of legislation. And where the main purpose of the writer is party propaganda, public reform, or exposition of the lives of the personages who maintain government or the forces which constitute government. In this exposition, the drawing room is frequently used as a medium for presenting the inside life of politics. Baik, semua pandangan di atas yang saya telah petik kebanyakannya tadi dari Indonesia yang paling dekat dengan kita, kemudian itu daripada Barat dan kemudian daripada Malaysia sendiri, menurut saya adalah sempit, terhad dan tidak mencakupi hantaran politik yang tidak langsung dan tidak mewakili genre satira. Maksudnya, tanggapan-tanggapan ataupun definisi-definisi yang ada itu dia sangat mengkhusus dan dia tidak sampai mewakili karya-karya politik yang kadang-kadang menggunakan simbol-simbol ataupun menggunakan kias ataupun dengan menggunakan genre satira. Jadi Irving Ho, seorang lagi sarjana Barat dalam tahun 1960-an, telah mengatakan bahawa novel politik ini, menurut beliau, by a political novel, I mean a novel in which political ideas plays a dominant role or in which the political milieu is dominant setting. Maksudnya ialah latar politik itu dia kata latar yang sangat dominan di dalam cerita ataupun subjek yang dipersembahkan oleh karya sastra tersebut. Jadi
Dalam menjelaskan maksud dominant pula, tadi kita kata dominant setting. Jadi dominant setting tu macam mana? Apa yang dominant setting? Dia kata a novel in which we take to be dominant political ideas or the political milieu is a novel which permits the assumption without thereby suffering any radical distortion, and it follows with the possibility of some analytical profit. Ya. Jadi House seterusnya menyenaraikan kriteria lain yang menurut beliau harus dimiliki oleh sesebuah novel yang dikategorikan sebagai political. Dia kata wujudnya perbincangan mengenai ideologi, dia mesti mewakili kemanusiaan, dan beliau menganggap novel politik mestilah mempunyai tujuan khusus untuk mempengaruhi pembaca. Ini dia kata, jadi satu ada tentang ideologi, kemudian itu tentang dia mestilah mewakili kemanusiaan. Jadi hari itu kita kata sastra berpihak kan, waktu kuliah pertama kita bulan Syakban lalu. Jadi apa yang dikatakan berpihak itu ialah berpihak kepada kemanusiaan, bukan berpihak kepada CEO sebagai contohnya ya. Jadi dan dia kata novel politik itu mestilah mempunyai tujuan khusus untuk mempengaruhi pembaca. Jadi saya berpandangan novel politik adalah novel yang membuatkan idea atau lingkungan politik sambil mempertahankan emosi serta tidak mengorbankan aspek seni dia. Jadi dia boleh muncul dalam macam-macam kategori. Jadi dia boleh overlap atau bertindan dengan kategori atau genre sejarah, utopia, roman, dan menggunakan pelbagai pendekatan realisme magis atau fable dan sebagainya. Dan saya sebenarnya topik ini sebenarnya adalah topik yang sangat saya mesrai kerana kajian sarjana saya atau master saya di USM di bawah Profesor Syahrul Ahmad adalah mengenai novel politik ya, ataupun karya sastra politik. Jadi memang satu subjek yang sangat saya gemari lah. Baik. Sebelum kita pergi lanjut apa yang saya paparkan di slide ini, saya ingin menekankan juga beberapa satu dua isu lagi yang mungkin sangat penting untuk kita fahami sebelum kita bergerak seterusnya ya. Ini kerana apa yang saya katakan ingin saya katakan ialah sebenarnya definisi novel politik ini juga adalah satu yang sangat sukar dan sangat kabur ya. Dan kerana itu akan ada berbagai-bagai tanggapan ya. Orang kata novel politik ini harus begini, orang itu harus begitu. Tapi saya memberikan pandangan saya yang ini ya. Kerana setelah saya membuat kajian tentang novel politik ya, untuk sarjana saya menanggapnya ataupun memberikan definisi yang dalam kata yang lebih dihitamkan ini tadi ya, pendengar yang dihitamkan ini. Baik, dengan itu saya juga dalam kajian saya itu saya membezakan novel politik dengan novel propaganda. Jadi ada beza antara apa yang dikata novel politik ini ya, dengan satu lagi novel propaganda. Jadi dia tak sama menurut saya ya. Jadi George Orwell, seorang pengarang sastra Inggeris yang terkenal, kita semua tahu George Orwell menulis banyak karya-karya yang berunsur politik. 1984, kemudian itu tentang haiwan itu, satira itu saya pula lupa pula tiba-tiba. Kandang itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Melayu tentang politik kandang ya. Sebuah satira, Animal Farm ya, betul. Jadi dia kata all art is to some extent propaganda. Dia kata semua seni itu pada sesetengah keadaan adalah propaganda. Jadi tapi tentu ada suatu yang lebih mengkhusus ataupun lebih menjurus tentang apa yang dikatakan propaganda dan apa pula yang dikatakan politik. Tidak akan semua yang politik itu propaganda, ataupun walaupun semua yang propaganda itu mestilah politik ya. Jadi seorang sarjana A. Peter Fox yang banyak membaca karya-karya George Orwell mengamati hubungan propaganda dan sastra. Dia cenderung menyarankan terdapat cara tertentu untuk mengenal pasti kewujudan sesuatu propaganda dalam karya, iaitu pada teknik dan juga bentuk ya. Jadi proses mengenal pasti propaganda ini kita boleh lakukan dengan tepat sekiranya definisi propaganda itu sendiri dapat kita dalam dulu. Kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan propaganda, barulah kita boleh membezakan sama ada ini karya politik atau ini karya propaganda. Ini sangat penting ya, kerana kadang-kadang orang kata ini karya politik tapi sebenarnya dia berunsur propaganda. Propaganda dari satu sudut
Ya, saya pakai earphone. Kenapa ya? Korang dengar ya? Okey je. Okey kan? Jadi propaganda dari satu sudut mempunyai persamaan, iaitu penyebaran satu-satu idea yang dilakukan secara sistematik, tersusun, disengajakan, terancang, bertujuan khusus untuk menaikkan atau lebih lazimnya menjatuhkan satu-satu individu, kumpulan atau institusi. Nah, dia kalau politik ni, dia kalau dia senapang, dia peluru tabur semua. Tapi kalau propaganda ni, dia peluru dia nak bedil satu tujuan, ya, sama ada satu-satu individu, satu-satu kumpulan atau satu-satu institusi. Katakan seorang pengarang dia tulis sebuah novel, dia nak mensasarkan pemimpin politik tertentu sahaja. Ya, dengan novel itu ceritanya dia memang burukkan pemimpin tersebut. Kita baca pun kita boleh agak, kita boleh sandarkan, kita boleh teka bahawa inilah pemimpin politik yang ingin dia tuju, ya. Maka dengan itu dia boleh jadi propaganda. Demikian juga kalau sesebuah karya itu memang khusus untuk mensasarkan ataupun menembak ataupun mengkritik kumpulan atau institusi tertentu. Jadi propaganda ni, dia satu ciri dia adalah tuduhan berat sebelah dan membesar-besarkan keburukan, ya, dan dia tidak sama dengan karya sastra politik yang nanti kita akan lihat lebih lanjut. Jadi Syed Hussein Ali, ya, seorang sosiologis, antropologis yang terkenal, ya, dan juga seorang aktivis politik, dia dalam menghuraikan ataupun menafsirkan ucapan Christmas ketika Christmas menerima anugerah sastrawan negara pada tahun 1981, dia kata cara untuk menilai sesebuah karya itu bersifat propaganda atau tidak adalah dengan melihat aspek yang membentuk sesebuah novel. Jadi dia kata, kalau sastra itu bermutu, imbang seni dengan isinya, tekniknya, ada strategi penceritaannya, berimbangan dengan idea dan isu politik yang diambil, dan kemudian itu garapan itu adalah datang daripada pengalaman, pengetahuan dan sikap penulis misalnya, ya, dan konsisten, kita tahu pengarang ini memang begini, konsisten, maka dibantu dengan teknik, dengan imajinasi dan bahasa yang indah, menyentuh nurani, itu bukan propaganda. Jadi konsisten itu sebenarnya penting, ya, kerana kalau ada seorang pengarang itu dia tiba-tiba disasarkan keburukan seorang pemimpin atau parti politik tertentu, kemudian tu novel B-nya tiba-tiba dia dah pindah, atau novel C itu tiba-tiba dia dah kata orang tu baik pula, dia boleh jadi penulis upahan, ya. Dia bukan dia propaganda, mungkin dia bukan seorang seniman yang neutral sifatnya. Jadi daripada pandangan Syed Hussein Ali ini dapat dikesan dua perkara. Jadi sekiranya aspek isi itu menenggelami aspek teknik dalam sebuah novel, dia kata itu propaganda. Kedua, isi yang lebih dominan daripada teknik itu sebenarnya isi yang mengenepikan pandangan besar masyarakat dan lebih menumpukan isi dari penulis semata-mata. Nah, ini penting, ya. Pertama, dia kata idea ataupun isi politik itu sampai tenggelam aspek teknik dia. Maksudnya ialah dia sebab ini kita ingat ini adalah sebuah karya sastra. Dia mestilah dihantar dengan cara yang sastrawi, ya, bukan dihantar dengan cara yang seperti sebuah esei-esei atau tulisan-tulisan politik, ya. Jadi kalau dia kelihatan sangat politikal, tanpa cerita, tanpa teknik, tanpa strategi penceritaan, maka itu boleh jadi sebuah karya propaganda. Kemudian tu yang kedua yang penting tu dia kata ialah isi itu harus mewakili pandangan masyarakat. Pandangan yang benar, pandangan masyarakat, bukan idea pengarang itu sendiri. Kalau idea pengarang itu sendiri, mungkin itu adalah upahan, ya. Ada orang upah dia, aku pergi kutuk pemimpin tertentu, dia pun tulis sebuah novel sebagai contohnya. Jadi seorang lagi sarjana, Roger D. Spiegel, mengatakan dia mengariskan apa yang dinamakan sebagai novel propaganda, ya. Dia kata seorang novelis yang mengecam gagasan politik yang fundamental dari masyarakat bukanlah seorang propagandis, ya. Jadi novel yang kritik gagasan politik perdana bukan novel propaganda. Dia kata novel yang menyokong idea satu pihak semata-mata jelas adalah sebuah novel propaganda. Novel propaganda penulisnya mengarang secara terang-terangan menghantar idea politik dan bertujuan khusus untuk memburukkan atau menaikkan satu-satu idea politik atau fahaman. Malah seperti yang telah disebut, ia dilakukan secara amat tersusun. Ya, katakanlah ada
waktu zaman Perang Dunia Kedua di Jerman ya, kalau ada pengarang, memang ada pengarang pada waktu itu di Jerman yang mempromosi ya ataupun mengiklankan, memperagakan idea-idea Nazisme di dalam karya-karya sastra, maka itu adalah novel propaganda ya yang ditaja oleh Hitler dan kawan-kawan dia. Jadi yang sebenarnya dia kata novel propaganda dan novel politik itu berbeza. Ada sesetengah orang memandang novel sastra dengan novel politik dan juga novel propaganda ini berbeza, iaitu novel propaganda ni biasanya dia mewakili suara mainstream pemerintah. Maksudnya dia mewakili pemerintah, novel politik biasanya dia mewakili rakyat. Ya. Nah, jadi Toni Morrison mengatakan sebuah karya seni yang baik itu selalunya bersifat politikal. Jadi bahan politik sebagai bahan sesebuah karya sastra itu selalunya mestilah diadunkan dengan aspek seni yang indah. Ya. Jadi Pram, ramai orang kalau novel politik, karya sastra dan politik ni tidak kita akan rujuk Pram lah. Ya. Jadi menurut Pram, orang tanya, majalah Tempo tanya dia, apakah yang lebih penting bagi beliau dalam karya sastra? Nak bela rakyat ataupun keindahan? So dalam karya sastra itu apa yang lebih utama? Nak bela orang ramai, orang murbawan, orang kecil, ataupun keindahan, bermain dengan bahasa, bermain dengan teknik dan sebagainya. Pram jawab apa? Dia kata soal keindahan itu banyak persoalan. Apa itu keindahan, dia kata ya? Dia kata menurut Pujangga Baru, Pujangga Baru ni ialah kumpulan sastra di Indonesia pada suatu waktu dahulu. Dia kata keindahan itu terletak pada kemanusiaan, kata Pram, dan perjuangan untuk kemanusiaan, pembebasan terhadap penindasan. Jadi jika keindahan itu terletak pada kemurnian kemanusiaan, bukan dalam mengutak-ngatikkan bahasa. Jadi itu yang penting. Pram kata karya sastra dan pidato politik itu serupa sahaja kerana setiap manusia tidak terlepas dari politik. Ya. Jadi politik yang beliau masukkan, Pram masukkan adalah kekuasaan. Jadi Pram seterusnya dia kata karya sastra dan pidato politik serupa sahaja sebab manusia tidak terlepas dari politik. Dan politik yang beliau katakan tadi macam saya sebutkan ialah kekuasaan, dan dalam hal ini bila dia kata keindahan pada novel politik itu ialah dia kata kelantangan idea. So keindahan novel politik itu bukan lagi dah permainan bahasa yang melampau dan sebagainya, tapi dia letak pada kelantangan idea untuk membela kemanusiaan bebas daripada kuasa. Dia kata itu yang merupakan yang indah ya. Jadi kebenaran ini boleh disampaikan dengan pelbagai bentuk dan pendekatan, dengan walau apa cara pun ia dipersembahkan ya. Baik. Justru saya ingin menghantar sedikit pandangan ataupun tanggapan saya setelah kita bincangkan banyak tokoh-tokoh ini. Ya. Kalau ikut kajian saya ada ramai lagi tokoh-tokoh yang saya sebutkan, tapi ini semua tokoh-tokoh yang menurut saya penting yang boleh kita ketengahkan. Novel politik itu dilihat dari sudut tugas dia maknanya fungsi dia, peranan dia. Harus membantu pembaca menilai dan menafsir dunia politik semasa dan dunia politik masa hadapan. Jadi novel politik yang baik dapat memberikan satu pandangan politik yang kembali segar dan tidak semestinya sesuatu yang baharu. Dia akan menolong atau membantu halayak, memandu halayak dalam meningkatkan kesedaran terhadap lambang-lambang sosial dan politik yang menuntun kegiatan seharian. Pembaca novel politik diberi pilihan dan mampu melihat lebih daripada dekat kemungkinan-kemungkinan mengenai aktiviti manusia dalam batas-batas keperluan politik. Novel-novel politik rata-rata menyebabkan pembaca dapat berfikir bebas dan lebih kritis. Nah, satu lagi aspek ciri yang paling penting ya, yang menurut saya mesti saudara-saudara ambil kira ialah novel politik itu dia mestilah ditulis ketika masanya. Novel itu adalah semasanya. Dia waktu tempoh itu. Ya. Katakanlah saya menulis sebuah karya sastra yang mengkritik katakan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama. Saya tulis itu pada tahun 2020. Saya balonlah, saya bedillah, saya kritiklah, saya hentam, saya kutuk Tunku Abdul Rahman sehingga saya katakan bahawa Tunku Abdul Rahman ni seorang Perdana Menteri yang lemah, ya, tidak mampu menangani 13 Mei 1969 dan sebagainya. Nah, adakah itu novel politik? Adakah itu novel politik? Saya nak tanya, ada sesiapa yang menjawab?
Tak mau satu interaksi satu hala je. Ada sesiapa yang mau jawab? Bukan. Ya, kalau sesebuah novel itu, ya betul, dia kira novel sejarah. Jadi, kalau novel politik tu, dia mesti semasa. Kalau dari Indonesia, dia tulis sebuah karya, dia mengkritik mungkin polisi-polisi, idea-idea dasar-dasar yang diperkenalkan atau dibentangkan oleh Presiden Jokowi. Ya, kalau dia kritik yang sebelum, Orde Baru dan sebelumnya, dia dah tak jadi semasa. Dia jadi itu novel, bukan lagi novel politik. Politik itu harus waktu itu. Dan kemudiannya bila orang baca, dia akan jadi dokumen sejarah, itu cerita lain. Tapi dia ditampilkan pada waktu itu. Ya? Jadi, kerana itulah Pram kata bahawa keberanian seseorang pengarang menampilkan karya sastra politik itulah yang menjadikan ia indah, yang menjadikan ia orang kata suspense, yang menjadikan ia sesuatu yang sensasi. Ya? Baik, sebelum kita pergi lanjutkan lagi kuliah kita ini, saya ingin bertanya kepada para peserta, ada sebuah pautan yang saya bekalkan yang berjudulnya Pengkhianatan Bos GLC terhadap Melayu Miskin. Saya ingin tanya beberapa orang, katalah saya nak minta 4 orang, boleh hidupkan mikrofon kemudian matikan selepas menjawab. Apakah perasaan selepas saudara membaca pautan ataupun artikel tersebut? Silakan kalau ada sesiapa mahu jawab. Ya, ada sesiapa ke? Dipersilakan. Itu jawapan ke tu tak dengar tu. Siapa tu? Kalau ada sesiapa yang mahu menjawab. Saya tak baca lagi pautan tersebut. Saya Dr. Kuzairi. Ya, Huzairi silakan. Okay, saya baru baca tadi. Dr. tanya tentang perasaan. Ya, perasaan je. Saya nak tahu perasaan je. Marah. Okey, Huzairi marah. Terima kasih Wan Huzairi. Okey, ada siapa lagi yang ada perasaan lain? Afiqah Han kata perasaan marah dan dikhianati. Okey, selain daripada Huzairi dan juga Afiqah, ada siapa yang lain? Ada rasa seronok ke? Atau rasa lucu? Assalamualaikum Doktor. Ya, siapa tu? Salah seorang. Saya Nisrina daripada Petaling. Ya, silakan. Rasa apa? Siapa? Naim ke saya? Saudara-saudara ya, dari Petaling. Okey, selepas saya baca artikel tersebut, permulaannya mungkin akan berasa sedikit kelakar, tapi di penghujungnya diselitkan dengan rasa sedikit marah dan juga rasa dikhianati lah. Tapi saya masih merasakan ia agak kelakar dengan situasi ni kerana kita mungkin terlupa keadaan tu. Itu saja. Ada seorang rasa kelakar. Rasa kelakar ni macam mana? Rasa menggelitik hati ataupun apa? Rasa apa? Rasa kelakar tu macam kelakar yang sinis lah. Baik, kelakar sinis. Okey, Naim tadi nak jawab. Naim rasa apa? Saya rasa tulisan tu seronok dibaca berbanding tulisan esei. Sebab kita nak tahu cerita, kita tak nak orang bagi fakta. Macam saya baca tadi Seno Mira tadi, saya ingat dia cerita apa, tapi last kali tu sebenarnya dia ada benda yang dia nak sampaikan dalam cerpen tu. Kalau yang lain ni macam Syahnun Ahmad, walaupun tulisan antara 4 Syahnun Ahmad ni saya pernah baca sheet tak pernah habis. Naim, saya nak tahu perasaan selepas membaca pautan tu tadi je. Yang lain-lain jangan ulas. Pautan tadi saya terhibur, seronok sebab ia sebuah cerpen dan ada mesej yang disampaikan. Ini pautan di mana ni? Ini Bos GLC ke? Saya tanya yang Bos GLC tu. Bos
PSC tu saya rasa tak seronok baca. Tak seronok tu rasa apa? Tak seronok. Tak Saya seronok ni rasa bosan. Rakyat rasa bosan. Okey. Ada lagi yang nak tolong jawab? Saya pada Huzairi, Afiqah, Naim. Ada rasa bosan, ada rasa apa? Ada lain? Ada perasaan lain yang lain daripada yang tadi? Yang disebutkan tadi? Ya, siapa tu? Saya Muhammad Iqbal Rizwan, saya daripada Balakong, pelajar UIA. Jadi apabila saya membaca daripada pautan itu, saya merasakan apakah mereka ini tidak belajar pada sejarah dan juga tidak pernah melihat dan tidak fed up untuk berlaku demikian, tidak mengambil pengajaran daripada apa yang terjadi sebelum ini. Jadi macam barang merasa bosan mendengar cerita ini, dan cerita ini berulang kali berlaku. Okey. Jadi kita ada macam-macam rasa sekarang ni. Bukan satu rasa sahaja nampaknya. Baik, saya nak sebutkan kenapa rasa-rasa ini penting dan kenapa pautan tadi saya ketengahkan untuk saya mengenal rasa yang perasaan yang saudara ada dalam hati saudara-saudara ini. Baik, sebabnya ialah sebuah karya sastra politik ataupun sebuah novel politik dia tidak sama dengan sebuah novel lain, katakan sebuah novel seperti novel cinta katakan, ataupun karya dakwah sebagai contohnya. Dia sangat berbeza. Apakah bezanya? Yang paling penting bezanya ialah sebuah karya sastra politik itu dia tidak boleh ditulis oleh orang bukan sebarang pengarang lah. Saya katakan bukan sebarang pengarang lah yang akan menulis sesebuah karya yang dikatakan karya sastra politik. Sebab itu, ada sesetengah penulis, segelintir penulis yang bila dia menulis subjek politik, kita rasa bahawa tanggapan beliau itu cair. Pengkritik merasakan bahawa aspek cinta mungkin lebih besar daripada aspek politik tersebut, tenggelam. Kenapa ya? Kerana saya nak hubungkan, kalau saya harap saudara juga telah baca, saya fikir penganjur telah pun mengedarkan sebuah artikel saya berjudul The Relation Between Creativity, Identity and Political Expression in the Writings of Gabriel Garcia Marquez and Shahnun Ahmad. Penganjur ada edarkan kan? Ditanya kepada Gerak. Ya, ada. Baik, saya tak tahu saudara-saudara sempat baca atau tidak. Saya nak bawa kes, nak tunjukkan bahawa perasaan-perasaan yang berbeza-beza daripada pembaca-pembaca kita tadi. Afiqah rasa marah, Wan Huzairi rasa marah. Nah, marah itu yang akan mendorong seseorang penulis karya sastra untuk menghasilkan karya sastra politik. Dan hubungannya dengan artikel yang saya minta pihak Gerak edarkan tadi ialah Gabriel Garcia Marquez dan Shahnun Ahmad adalah dua orang pengarang yang senang rasa marah dengan insiden-insiden politik yang bergolak di negara masing-masing. Seorang dari Colombia, seorang lagi dari Malaysia. Saya buat dua contoh sahaja. Jadi kalau kita bawa contoh-contoh lain, kita akan nampak pengarang-pengarang ini mempunyai latar yang sama. Arundhati Roy sebagai contohnya dari India yang menulis The Ministry of Utmost Happiness, dan The God of Small Things. Bila kita lihat dia adalah seorang yang politikal, seorang pengarang yang sangat politikal, Arundhati Roy ini, dan dia juga adalah seorang aktivis, pergi membantu mangsa-mangsa chemical leaking di Bhopal, India dan sebagainya. Dan dia juga seorang pengarang yang suka membela orang-orang kecil, golongan trans, orang Islam. Banyak artikel-artikel yang ditulis membela orang-orang yang tertindas. Jadi bukan semua pengarang boleh menghasilkan karya sastra politik. Itu yang saya ingin hujahkan, dan ia hanya akan datang dari rasa marah. Justru orang yang menjawab saya rasa marah bila baca artikel bos JLC, pengkhianatan bos JLC terhadap Melayu miskin itu, dia boleh jadi pengarang sastra politik. Orang yang jawab tak marah
bukan dia tak boleh, tapi dia harus mempunyai latar itu. Jadi orang, sebab itu saya bawa kes, saudara kena baca artikel yang saya minta edarkan, iaitu Shahnun Ahmad dan juga tentang Gabriel Garcia Marquez itu, yang mempunyai, kalau kita saudara-saudara tengok, Shahnun itu dari muda dia sudah berpolitik. Dia pernah masuk UMNO, kemudian itu dia masuk PAS, dia bertanding politik. Dia hati itu tak tenteram dan sentiasa marah dengan insiden politik, ya. Kemudian itu Marquez itu juga, dia sangat marah dan juga sangat dekat, ya, dengan insiden-insiden ataupun episod-episod politik dalam negara dia yang membolehkan dia memberikan komentar tentang politik dalam negara dia, ya. Kalau saudara pernah membaca sebuah novel dia 100 Years of Solitude, telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Melayu, iaitu dengan judul Sumpah 7 Keturunan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka lama dahulu. Jadi ada insiden pembunuhan beramai-ramai di kota Macondo itu untuk pekerja-pekerja ladang pisang. Sama seperti kejadian Memali sebagai contohnya. Jadi insiden itu diangkat di dalam novel tersebut. Jadi kalau saudara baca novel tersebut tanpa mengetahui latar belakang politik Colombia dan latar belakang Marquez, kita tidak akan dapat menghayati karya sastra tersebut. Dan hanya orang yang mempunyai rasa marah yang akan dapat mengikuti karya politik ini. Jadi karya sastra politik ini dia berbeza dengan karya sastra lain, sejarah baik ataupun karya sastra cinta baik ataupun dakwah, ya. Nah, saya akan membawa beberapa contoh kes dengan cepatnya. Iaitu yang pertama, Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako, pengarang dari Malaysia, dengan judul novel Yang Miskin dan Yang Mewah. Kemudian itu Budak Beca. Budak Beca ni telah diterbitkan kembali. Kemudian itu Shahnun Ahmad, saya ingin bawa dengan beberapa buah karya Tunggul-Tunggul Gerigis, Patriark, Sati Rashid dan juga Sultan Baginda. Kemudian itu kita pergi kepada Seno Gumira Aji Dharma. Cerpennya saya percaya pihak penganjur telah edarkan, iaitu trilogi Petrus. Kemudian itu trilogi Cina ini, pautan yang dibekalkan ni saya telah kita tidak akan bincangkan. Baik, ini Pak Sako. Untuk orang yang belum kenal Pak Sako. Pak Sako ni nama dia Ishak Haji Muhammad, nama sebetulnya. Dan Muhammad Sabu pernah kata, dia ni, Pak Sako ni adalah antara pejuang kemerdekaan yang jarang disebut, ya. Orang biasa sebut, kadang-kadang kalau golongan kiri itu biasa orang sebut Samsiah Fakih, Ibrahim Yaakob, tapi nama Pak Sako ni tertinggal sebab orang sangka dia adalah seorang pengarang semata-mata. Padahal tidak, dia pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan merengkok dalam tahanan, ya. Pak Sako ni lahir 1909, orang Pahang. Jadi jangan kata orang Pahang tak politikal, dan meninggal dunia tahun 1991. Jadi Pak Sako ni dia pernah terlibat dengan sebuah parti yang parti kiri, ya, Parti Buruh Malaya, dan pernah ditahan di dalam Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1965 hingga 1966. Dan beliau ini pernah menerima anugerah Pejuang Sastra pada 29 Mei 1976, tapi malangnya tidak diberi anugerah sastrawan negara, ya. Dan mungkinlah kerana Pak Sako ni dia adalah seorang ahli politik daripada barisan sosialis, ya. Baik, Abdul Latif Abu Bakar, seorang, hilang slide-nya, ya. Sekejap, ya. Nampak, ya? Baik. Abdul Latif Abu Bakar, salah seorang esko Gapena, mungkin tak silap saya, dia pernah kata bahawa Ishak Haji Muhammad ini dihargai oleh kaum murbawan, orang kecil, kerana personalitinya yang memandang berat kepada hal ehwal masyarakat, dan latar belakang beliau itu sendiri datang daripada keluarga petani, keluarga kelas bawahan. Dan kalau kita baca karya-karya dia memang mendahului zaman dari segi menentang ketidakadilan pemerintah. Baik, sebuah novel beliau yang penting, ya, menurut saya. Beliau ni tulis banyak novel kecil, ya. Bila kata novel kecil atau novelet ni, dia sekitar 100 halaman, 120 halaman, paling banyak pun 150 halaman. Tak ada novel dia yang tebal-tebal. Dan
Novel ini ditulis ketika beliau duduk di dalam ISA di Batu Gajah, Perak. Jadi Yang Miskin Yang Mewah ni dia tentang tentang pengalaman Zarina Zainab Ghafur, nama kan, ataupun Zaza Gabor. Zaza Gabor ni adalah seorang pelakon Hollywood dulu-dulu yang terkenal. Saudara boleh google lah nanti gambar dia. Jadi dia ni adalah siswa peribadi seorang Profesor Ali Ahmad dalam bidang antropologi. Ya. Jadi dia ni, kebanyakan karya Pak Sako ni, saya ingin tekankan, kalau saudara ikuti kuliah kita yang pertama Gerak dulu, dia ni tak ada cerita yang berkesinambungan. Dia memang guna macam hikayat Panglima Nikosa punya style, punya pendekatan. Ada banyak wacana, kemudian tu ceritanya tak ada sebab ada akibat yang utuh, ya. Dan hanya diikat oleh surat-surat Zarina ini kepada kakak angkat dia, Siti Samsinar, ya. Kemudian tu yang banyaknya ialah perbincangan akademik antara Abu Bakar dan Masiran, dua orang pensyarah universiti, untuk sebuah forum yang berjudul Yang Miskin dan Yang Mewah. Jadi dalam novelet ini, apa yang dilakukan oleh Pak Sako ialah beliau mengkritik pemerintah, beliau mengkritik pemerintah dan menghadapankan idea-idea sosialisme yang menjadi kefahaman beliau, yang menjadi pegangan beliau, ya. Jadi beliau mengatakan bahawa, Pak Sako mengatakan bahawa karya ini terilham daripada kisah perjuangan kaum minoriti di Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan Rhodesia. Jadi karya ini menurut saya adalah satu yang sangat menarik kerana Pak Sako dia cerita tentang NGO. Dan ini tahun 60-an tau. Jadi istilah NGO, badan bukan kerajaan lah apa sebagainya ini, belum lagi begitu terkenal. Kemudian itu istilah masyarakat sivil belum ada lagi. Tapi Pak Sako dia bercerita tentang itu. Dan ini petikan yang saya boleh ambil daripada novel ini, ya. Satu watak daripada mahasiswa daripada Universiti Malaya, waktu itu baru ada UM aja, UKM pun tak ada lagi, yang mengkritik dasar-dasar kerajaan yang sending dan berpihak kepada kaum pemodal. Dan saudara kena ingat, ya, yang Pak Sako tulis ini adalah tahun 1960-an. Pada waktu itu, tahun 1960-an, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA sering digunakan, dan Pak Sako pun memang berakhir duduk di dalam penjara. Dan bukan itu sahaja, ya, orang yang mempunyai idea kiri saja dengan cepat akan dilabel sebagai komunis dan mereka akan ditangkap. Jadi untuk menulis sebuah perenggan yang seperti ini, ya, yang saudara baca dalam terbentang pada slide ini, bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang senang. Mungkin di zaman kita, kalau kita kata tulis macam ni, tak ada apa pun. Tapi pada waktu itu, pada tahun 60-an, menulis seperti ini yang mengungkap dan mengungkit tentang masalah kemiskinan orang Melayu dan sebagainya ini adalah sesuatu yang sangat berani, ya. Jadi surat-surat Zarina Zainab Ghafur kepada kakak dia Siti Samsinar ini, walaupun dia ni PA je kepada pensyarah pun, masih lagi membincangkan tentang takut kemiskinan, jurang kelas yang semakin lebar, dan mengkritik orang Melayu yang suka berhibur, ya, tak peduli, ya, dan diperbodohkan oleh orang kelas atasan. Dan ini menunjukkan kritikan ini sangat utuh, ya. Dan Pak Sako ini, orang selalu kalau dengar Pak Sako akan rujuk novel Putera Gunung Tahan, sebuah satira. Tapi ada banyak lagi karya-karya dia yang melampaui Putera Gunung Tahan itu. Tan Sri Abdul Samad Ismail satu ketika dahulu pernah mengatakan bahawa Pak Sako ni sayangnya adalah satu orang yang sangat utuh, ya, ideologi politiknya, manusia rendah diri, tetapi malangnya tidak diperhatikan oleh elitis sastra. Selalunya begitulah. Nah, Budak Beca ini pernah yang saya baca ni yang gambar yang terbitan Marwilis ini. Kemudian ini yang terbitan baru ini, saya fikir ITBM kalau tidak silap saya, Budak Beca ni. Pak Sako ni juga dia pernah bertanding di Parlimen Temerloh, di bawah mewakili Barisan Sosialis pada tahun 1989, tapi kalah lah. Dan Lim Kee Siang pada tahun 87 pernah meminta di Parlimen supaya Pak Sako ni diberi pengiktirafan khas, ya,
kerana beliau ni mesti dianggap sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Tapi malangnya Parlimen pada waktu itu tak pedulikan pun permintaan tu. Dan hanya sekali je lah Pak Sako berasa diberi sebagai pejuang sastra. Sastra negara pun tak dapat, pengiktirafan sebagai pejuang kemerdekaan pun tak dapat. Ya, walaupun mungkin sebab yang bawanya itu adalah DAP, Bukit Siang. Ya. Semua salah DAP kan. Jadi dalam novel beliau yang sangat penting Budak Beca ni dikarang pada tahun 56 iaitu 1 tahun sebelum Melayu merdeka. Budak Beca ni dia berlatarkan Terengganu dan Kelantan di ambang kemerdekaan. Dan Pak Sako sengaja memilih Terengganu dan Kelantan kerana apa? Kerana setting itu adalah setting Melayu. Dan dia memang sengaja nak bangkitkan, nak bawakan nasib orang Melayu di pedalaman. Jadi dia cerita tentang Mamat, seorang bekas Special Branch Police, baru bersara. Bila bersara ni dapat duit banyak, duit gratuity ya. Dan dia punya seronoknya dapat duit banyak tu, dia telah habiskan duitnya berpoya-poya ya. Sampailah satu ketika dia bertemu dengan seorang pengayuh beca nama Embung yang banyak memberikan nasihat keagamaan. Dan selepas dia berkenalan dengan Embung ni nanti, barulah ada subplot-subplot yang lain yang mana diperkenalkan watak Mustafa, juga seorang ahli NGO. Macam saya kata tadi, watak masyarakat sivil ini ataupun NGO ni pada tahun 50-an ni belum ada, belum banyak. Tapi Pak Sako dia sudah ke hadapan, dia sudah mengungkapkan watak-watak seperti ini. Hari ini aktivis-aktivis NGO ni biasa, saudara-saudara pun boleh dianggap sebagai aktivis NGO melalui Gerak Malaysia. Tapi waktu ini tahun 50-an 60-an ni belum banyak. Jadi Pak Sako memang menghadirkan watak seperti ini untuk membantu orang-orang Burbawan ini dalam masa yang sama mengkritik pemerintah pada waktu itu ya. Dan Pak Sako ni dalam karya-karya dia tidak mengkritik saja, dia bagi solusi. Contohnya dalam novel Budak Beca ni, dia tak kritik sahaja bahawa orang Melayu harus gitu, harus gini, tapi watak masyarakat sivil itu ditunjukkan. Dia kumpul duit macam NGO, kumpul duit, ada dana, belikan traktor, belikan tanah, kemudian tu bagi kepada watak yang sedia ada ini untuk memugar tanah, berladang sampailah menjadi kaum tani yang berjaya dan berjasa. Maksudnya dia tidak semata-mata mengkritik saja, tapi dia ada bagi solusi-solusi yang penting ya. Dan saya sangat terhibur, sangat terkesan dengan novel ini kerana ada banyak idea-idea tentang hak asasi manusia dalam novel Budak Beca. Saya mendoronglah saudara-saudara pergi cari buku Budak Beca ni, sementelahan ia pun telah diterbitkan kembali oleh ITBM ya. Baik. Ini antara petikan-petikan yang boleh diperolehi daripada novel Budak Beca ini. Jadi dia kata apa? Ini persatuan ni, dia tanya persatuan mana ni, UMNO atau negara? Dia tak nak UMNO. Dia kata bukan, tapi yang hantar ni ialah NGO, Persatuan Kebajikan ya. Yang tujuan dia adalah membimbing rakyat jelata kehidupan yang lebih baik, yang bersih dan jujur, berbudi kepada orang ramai. Kemudian itu ada lagi banyak lagi dialog-dialog seperti dialog yang ini ya. Mengkritik yang berhormat ya. Orang-orang yang jadi yang berhormat itu ialah kerana tipu muslihatnya, pujuk rayu dan kecek temperangnya. Hidup mereka itu sebenarnya tidak adalah bezanya dengan kita semua. Jadi demikianlah novel ini. Dan juga novel Budak Beca ni saudara-saudara, dia sudah memperkenalkan idea pendidikan percuma ya. Jadi masuk universiti, saudara-saudara siswa tak perlu bayar yuran ya, malahan sepatutnya ditanggung oleh kerajaan. Jadi idea-idea ini, idea-idea sosialis ini ya, pada tahun 56 ya dipersembahkan, adalah suatu yang sangat terkehadapan berbanding kalau kita baca hari ini kita kata rasa biasa je, tapi kita kena lihat konteksnya ya. Jadi sebab itulah karya Pak Sako ini menurut saya adalah sangat menghiburkan dan sangat mengesankan dan sangat mendorong dari segi idea kognitifnya ya. Baik. Kita pergi kepada Shah Nun Ahmad ya. Shah Nun Ahmad ni tidak adalah, kalau kita bercerita tentang novel politik, kita akan bertemu dengan Shah Nun Ahmad lah. Kerana Shah Nun Ahmad ini tentulah adalah seorang pengarang yang
pengarang yang pengarang yang sangat dikenali, dan kita akan kita memang akan menghubungkan beliau dengan karya sastra politik, ya. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, Shahanun Ahmad ini bila dia tulis karya sastra politik beliau, dia menggunakan satu teknik yang dinamakan teknik kespontanan, ya. Baik, apa itu teknik kespontanan? Ini aspek kreativiti. Teknik kespontanan ini banyak digunakan oleh sastrawan Amerika Latin. Baik, kalau pengarang biasa macam saudara tengok Pak Samad Said punya proses menulis, dia akan tulis dulu di dalam buku, di atas kertas, ya, dengan pensel. Kebanyakan pengarang macam tu, ya. Toni Morrison begitu. Saya juga menulis begitu. Saya tulis dulu di dalam buku. Kadang-kadang beberapa draft, kemudian tu tulis mula menaip semula dalam komputer, hantar kepada editor. Jadi ada banyak draft, ya. Kebanyakan pengarang begitu. Tapi Shahanun Ahmad untuk karya-karya politik beliau ini, beliau tulis dengan teknik kespontanan. Teknik kespontanan ini maknanya dia terus tulis dan dia tak edit. Ya, dia tak edit kerana tujuan dia adalah untuk berlaku jujur dan tidak berlapik. Jadi nanti apabila dihantar kepada editor, penyunting mungkin akan hanya edit typo, kesalahan menaip ataupun hanya mengedit tata bahasa dan ejaan serba sedikit, ya. Baik, sebuah novel beliau yang sangat terkenal yang menurut saya jauh lebih penting daripada novel-novel beliau yang selalu disebutkan seperti Rentung, Seluang Menodak Baung ataupun Ranjau Sepanjang Jalan. Novel ini menurut saya jauh lebih penting, ya, kalau kita melihat dari perspektif karya sastra dan politik. Novel ini adalah Tunggu-Tunggu Gerigis. Saudara kalau baca, saya fikir 100 halaman dia akan sangat membosankan. Sehinggalah saudara memberikan perhatian, bersabar. Selepas itu barulah akan datang rasa gairah dan rasa suka kepada karya ini, ya. Dia cerita tentang seorang tua, nama dia Su Usul, orang yang paling tua di sebuah kampung, Poseng, dan dia ni bungkam. Bungkam tu bukan sebab dia bisu, tapi sebab dia, orang kata malas nak cakap, dah tak kuasa dah gitu kan. Jadi dia diam, dia tengok je apa yang berlaku dalam kampung dia itu. Jadi 100 halaman pertama mungkin kita akan tengok pengulangan dia cerita tentang dia cepatlah dia nak mati, dia rasa dia nak mati, kemudian tu dia rasa bilalah aku nak boleh sembelih goh kerbau dia untuk hari raya haji. Kemudian tu dia duduk terkenang isteri dia Bunga, bukan Bunga Citra Lestari, Bunga watak dan Tunggu-Tunggu Gerigis. Kemudian tu dia asyik menghimbau kembali kenangan cucu dia Bedul. Bedul ni dia langgar lori balap yang keluar masuk dalam kampung Poseng ni, nak bawa keluar balap. Jadi di situ barulah dia bawa masuk cerita-cerita politik, ya, aspek-aspek politik. Di sini ada dua kelompok Melayu yang bertarung dari segi ideologi politik dan kepercayaan. Dua parti PBB dan parti PSS, dan berebutkan masjid untuk membolehkan masing-masing ini mengemukakan idea masing-masing. Jadi satu segi novel Tunggu-Tunggu Gerigis ini ialah tentang pembalakan haram, dan kalau saudara kita lihat novel ini ditulis di tahun 80-an, hari ini pun masih lagi di Kedah ada banyak lagi berlaku pembalakan haram, ya. Dan jadi ini adalah pengulangan yang sama. Jadi novel politik ini, dia walaupun dia mengkritik perkara semasa, tapi juga dia boleh menjadi dokumen sejarah dalam masa yang sama. Dan dia juga mengkritik dua kelompok, satu kelompok yang menggunakan tradisi agama untuk menegakkan kepungahan mereka. Pongah ni angkuh lah. Dia kata, aku ni ustaz, aku ni lebay, aku ni jual Islam, aku ni tunggang Islam, makanya kau kena percaya dekat aku. Satu lagi dia kritikkan golongan sekularis, kata dia. Jadi berlakulah pertelagahan, dan kerana pertelagahan dalam novel tersebut, kita akan lihat ada banyak dialog-dialog di antara aktivis-aktivis politik ini yang akan sentiasa berbahas tentang idea-idea politik, khususnya tentang isu-isu orang Melayu, ya. Dan kita akan lihatlah isu-isu perkauman digunakan, ya, isu-isu tentang korupsi, dan juga ancaman politik status quo, ya,
terhadap penjawat awam dan sebagainya, macam dalam petikan ini, ya. Maznah Bidan jurawat desa. Kemudian itu perangai lucah, ya, orang politik bincang-bincang perkara lucah, dan novel ini ditulis ditulis sebaik sahaja selepas insiden Memali. Nah, tadi ada kawan-kawan kita yang bila saya tanya apa rasanya membaca artikel pengkhianatan bos GLC terhadap rakyat Melayu miskin itu, mereka kata mereka rasa marah, Afiqah dan juga Wan Huzairi. Nah, inilah perasaan Syahnun apabila berlakunya peristiwa Memali dalam tahun 1985 apabila 14 orang mati dibunuh. Jadi merasa marah itu telah mendorong Syahnun Ahmad untuk menulis novel ini dan diterbitkan pada tahun 1987. Ya. Jadi kita kena ingat bahawa novel ini dikarang sebaik saja peristiwa Memali berlaku. Saudara tengok petikan itu, dan diterbitkan hampir tidak jauh daripada tahun peristiwa Memali itu berlaku, ya. Sekarang sudah lebih 30 tahun peristiwa itu berlaku. Nah, di sinilah tunggu-tunggu gerigis ni kita akan melihat ranjau politik 80-an, ya. Semayang dua imam, perpecahan keluarga kerana ideologi, PAS UMNO, pulau memulau, kejadian tolak sembelihan, ya. Kerbau tadi dah sembelih, tak nak makan sembelih sebab kau kafir, ya. Berlakukan kafir mengkafir dan diperihalkan secara terperinci. Sebab itulah ada seorang sarjana sastra Melayu, Abdul Wahab Ali, dia mengatakan bahawa Syahnun telah berjaya mengecilkan Malaysia. Dia kecilkan Malaysia, dia jadi mini Malaysia, dia bonsaikan Malaysia, letak dalam balang kaca untuk kita tengok, ya. Jadi kejayaan Syahnun. Jadi dalam hal ini dia kecilkan Malaysia, dia letak dalam sebuah novel, Tunggul-Tunggul Gerigis. Baik. Ada banyaklah petikan-petikan lagi, ya, yang boleh saya tunjukkan. Ini petikan yang terakhir, perenggan yang terakhir daripada novel ini. Ini cerita tentang peristiwa Memali lah, ya. Baik. Patriark sebuah lagi novel Syahnun Ahmad. Jasadiah, seorang pemimpin, digelar Patriark. Dia mula-mula nak jadi seorang pemimpin yang baik, tapi lepas tu dia bertukar kejam, hipokrit. Dan Syahnun mengkritik sistem politik belantara, ya, Machiavelli, dan juga dia gunakan pada banyak teknik-teknik sastra. Nah, tadi kan kita bincangkan karya sastra politik janganlah jadi macam esei politik, sebab dia akan jadi nanti propaganda. Jadi Syahnun, dia sebagai seorang yang kenal dengan karya sastra dan ingin mempertahankan nilai-nilai sastrawi, maka dia menggunakan pelbagai teknik, ya, teknik kepengarangan, teknik stream of consciousness, monolog dalaman, imbas muka, imbas kembali, igawan ngeri dan bayang-bayangan yang menakutkan, magic realism dan berbagai-bagai lagi untuk dipersembahkan idea politik tersebut. Jadi bukan sahaja beliau orang kata apa, kutuk atau kritik saja. Kalau dia kutuk kritik saja, dia jadi karya propaganda. Nah, jadi dalam Patriark ini, Syahnun memang kerja dia mengkritik orang-orang yang gila kuasa. Dan kita tengok memang hari ini pun ramai sangat pemimpin yang gila kuasa dan berulang-ulanglah perkara yang berlaku. Ini petikan daripada novel tersebut, saudara boleh baca sedikit, ya. Baik. Dan kezaliman pemerintah Patriark ini dibincangkan dengan wacana-wacana politik, ya, dan juga tentang corruption, tentang penyerangan, tentang mengumpul harta benda untuk diri sendiri, ya, tentang GLC, semua sudah Syahnun telah bincangkan dalam novel Patriark ini. Nah, kenapa tadi saya tekankan rasa marah-marah? Macam saya katakan bahawa pengarang yang menulis karya sastra politik, kalau tak ada marah, dia tidak akan boleh menulis karya sastra politik. Malahan marah itulah dorongan untuk menulis sebuah karya sastra politik. Pengarang yang tak ada rasa marah, dia tak boleh tulis karya sastra politik. Dan kalau dia tulis, dia akan rasa dibuat-buat. Jadi kalau kita bagi artikel pengkhianatan bos GLC tadi kepada orang, satu-satu orang tu dia kata macam rasa tak ada apa, atau rasa macam bangang je, itu maknanya dia memang tidak ada, jiwa dia tidak politik, ya? Dan itu mungkin berlaku kerana latar belakang beliau yang berbeza, ya. Memang dia tak ada rasa politik dan mungkin juga dia datang bukan daripada daerah yang berpolitik, ya. Jadi ini semua adalah
hal-hal yang akan membantu craft seorang pengarang politik. Nanti boleh baca lanjut dalam artikel tentang Shah Nun dan Marquez yang saya ketengahkan itu. Baik. Ini dia kritik Shah Nun dalam novel Patriark ini, dia kritik tentang ulama, iaitu ulama tak guna, politik yang kontrolier. Baik. Ini lagi lah, ada banyak petikan-petikan ini. Saya terlebih rajin, habis semua saya type balik, saya ketengahkan. Ini epilognya. Dalam bahagian epilog digambarkan bagaimana rakyat marah, rakyat mengamuk kerana Shah Nun selalu macam ni lah. Dia hujung-hujung tu dia akan bagi berpihak kepada orang murbawan kan. Rakyat marah, rakyat buat apa? Rakyat revolusi 7 hari 7 malam rakyat mengamuk, menerkam dengan hati yang panas. Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah tu, kemudian tu hujan turun. Dalam novel bolehlah tulis gini kan. Dalam perbuatan realitinya, ajak demo pun belum tentu lagi kan. Jadi tapi inilah yang Shah Nun cuba kemukakan, dan akhir ceritanya sangat provokatif dan melambangkan jiwa berontak Shah Nun sebagai seorang seniman yang berhati dan bermata tulen serta menuranikan bangsa. Jadi ini juga menurut saya adalah bukti Shah Nun adalah penulis paling berani lah dari zamannya. Okey, Shit ini memang semua orang tahulah. Saya rasa saudara mungkin saudara tak pernah baca, tapi saudara pernah dengar Shit ini. Dan dia tulis dalam tahun 1999. Dan cerita dia adalah sebuah satira, dan satira ini adalah satira juvenalia. Ada dua kategori satira, satu satira juvenalia, satu satira Horasia. Satira juvenalia ini bahasa dia kasar, biadab dan tidak sopan dan kurang ajar. Satira Horasia tu macam Putera Gunung Tahan yang Pak Saku tulis. Nah, jadi kalau ada orang tanya dia tu, kenapalah Shah Nun ni dia tulis Shit ini, bahasa dia kasar, teruknya dia ni, apalah punya pengarang. Patutnya pengarang tulis karya sastra yang indah-indah, puitis-puitis. Kenapa tulis bahasa yang biadab, tak sopan, cerita pasal shit pula kan. Ini kerana Shah Nun memilih satira juvenalia. Satira juvenalia memang tuntutan dia kasar, biadab dan tidak sopan untuk rasa terkena, rasa dikritik itu, rasa kena kutuk tu. Bukan setakat perli-perli sahaja. Jadi berbeza dengan satira Horasia. Jadi kalau orang kata Shah Nun ini kenapa tulis begini ni, maknanya dia tak faham sastra. Baik, ramai orang mengatakan bahawa Shit ni sebab dia diterbitkan di saat pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu adalah kritikan terhadap Mahathir Mohamad dan juga pembelaan terhadap Anwar Ibrahim. Hal ini salah. Hal ini salah sebab kalau kita baca semula Shit, hari ini kalau kita baca semula Shit dan kita cari semula perenggan-perenggan, petikan-petikan yang ada di dalam Shah Nun tersebut, kita akan dapati bahawa sebenarnya novel ini dia adalah sangat malar segar dan dia tidak ada kena-mengena sangat dengan era tersebut, dan malahan boleh dibaca dalam apa-apa era pun sebab sejarah itu berulang. Jadi tujuan utama Shah Nun menulis ni, dia nak kata bahawa politik ini busuk, politik ni kotor, politik ni jijik dan macam tahi. Dan kenapa saya katakan dia sebuah novel yang malar segar ialah kerana dia mengatakan tentang politik ini memang seperti ini, zaman berzaman. Dan kedua, dia tidak semestinya tentang UMNO ataupun Majlis Zin Tahi tersebut, tapi dia juga boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi gambaran mana-mana organisasi tentang orang yang gila kuasa dan suka nak kekal kuasa dan berebut kuasa. Dan ada banyak petikan-petikan kalau saudara baca, macam petikan yang saya ketengahkan ini, dia boleh jatuh dan boleh ditafsirkan untuk siapa pun. Kemudian tu ketiga, dia mengetengahkan gejala-gejala songsang dalam politik dan hipokrasi politik. Dan ini kan tidak semestinya tertakluk pada satu zaman era 80-an saja. Dia akan juga berkait dengan era-era lain juga. Dan keempat ialah, ini tentang kita. Itu dia kata orang, rakyat ni, satu budaya politik tidak sihat dia ialah tak ada inquiry mind. Ini saya usul atas kata inquiry mind. Minda yang bertanya. Apa-apa semua tak bertanya. Kita angguk saja. Jadi budaya angguk dapat turun ini juga dikritik oleh Shah Nun, dan kritikan ini
juga menurut saya relevan sepanjang masa. Dan kelima adalah tentang budaya taksub, percaya apa saja yang bos katakan, bos kata gajah duduk dalam botol, dia jawab, oh betul bos, memang gajah duduk dalam botol, ada 2 ekor bos gajah duduk dalam botol, gajah gemuk pula tu kan. Dia tak bantah pun, dia tak kata pun gajah mana boleh duduk dalam botol. Jadi ini yang kisahnya yang orang rakyat ini yang Shah Nun kritik. Maknanya Shah Nun bukan kritik orang atas saja, Shah Nun kritik orang bawah juga. Jadi ini budaya yang mesti diambil kira, dan Shah Nun menulisnya dengan keras. Jadi syed ini bukan saja mesti cerita tentang tahun 1999, tapi juga boleh jadi tentang 20 tahun kemudian pun dia boleh jadi juga satu yang relevan. Baik. Ini saya percepatkan, nanti jadi lambat. Baik, Sultan Baginda. Satu lagi novel Shah Nun yang terkenal, Sultan Baginda. Sultan Baginda ini sebuah novel yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Satu-satunya novel Shah Nun yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia ialah Sultan Baginda. Dia cerita tentang satu orang, dia nombor 2, dia nak jadi orang nombor 1 dalam satu parti. Dia kahwin beberapa orang isteri, dia sengaja kahwin dengan perempuan-perempuan ini dengan tujuan untuk ketengahkan citra yang baik. Nombor 1 dia kahwin dengan ustazah supaya orang nampak macam dia ni baik. Dan daripada isi ustazah ni inilah yang tolong dia mendapatkan hadis, mendapatkan ayat Quran dalam ceramah-ceramah dia, ceramah-ceramah politik dia. Dan itu isteri yang kedua dia ialah Dahlia, seorang pensyarah sains politik. Dalam ceramah-ceramah politik dia banyak guna tentang wacana-wacana politik dan sebagainya. Dahlia lah yang bagi idea. Kemudian tu ada Fidah, perempuan simpan dia, penyanyi rock. Ini zaman tahun 80-an. Shah Nun mungkin tak suka rock. Dia pun kritiklah penyanyi rock dan dia gunakan penyanyi rock ni sebagai perempuan simpan. Jadi dan watak Sultan ini, dia membahasakan diri dia sebagai anak Enta. Jadi apa maksudnya ini? Kritikan kepada siapa ni pada waktu itu? Sebenarnya pergaulan saya dengan Shah Nun Ahmad, saya lihat bahawa Shah Nun ini melihat politik ini sebagai instrumen yang utama untuk membangunkan peribadi dan batin masyarakat. Tapi politik menurut Shah Nun adalah bentuk kawalan masyarakat paling berkesan. Songsang politik, seleweng jugalah masyarakat. Kerana itu Shah Nun sangatlah gelisah, marah istilahnya, kalau ada berlaku perkara-perkara yang dia rasa menurut jiwa dia tak kena dengan politik yang sebenarnya. Jadi kerana itulah dia kata dia sentiasa mahu mengkritik dan menggunakan karya-karya dia untuk orang kata apa, mengutuk ataupun menghentam idea-idea politik yang tidak dia gemari. Dan Shah Nun Ahmad ni adalah seorang yang kita boleh kira dia sebagai seorang yang konservatif, dan juga kerana idea beliau itu adalah banyak menggunakan idea-idea politik Islam. Itu nanti satu bidang lain untuk kita bincangkan, apakah politik Islam itu adakah sesuai atau tidak Shah Nun menggunakan politik Islam itu hal lain. Tapi kalau tadi Pak Sako tadi sosialis, Shah Nun ni Islamis. Jadi ada 2 spektrum yang berbeza. Jadi ini kritikan-kritikan Shah Nun. Dia kata tentang orang yang ahli politik yang suka lompat parti. Dia kata macam katak, macam mawas, berubah-ubah sikap. Kemudian tu dia kata memang macam haiwan lah. Dia memang dia kaitkan dengan haiwan. Selain daripada lompat parti selepas pilihan raya, juga pada dia menteri-menteri yang suka lompat-lompat juga ke kawasan-kawasan pada waktunya. Ini juga dia kritik juga. Jadi Shah Nun ni dia kritik ada macam-macam politik. Dia kata ada politik belah buluh, politik belon dan politik telanjang. Politik belah belon ni angkat satu golongan yang lain ditindas. Politik belon dia kata ini nak puji diri dia je. Politik telanjang ni naked politics, tak ada segan silu. Ini agaknya politik naked politics ni yang sedang berlaku hari ni. Orang tak ada rasa apa pun, tengok tak ada rasa malu terima jawatan JLC ke dan sebagainya. Ini yang sedang berlaku. Nah, kita pergi hampir ke hujung. Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang pengarang Indonesia yang sangat saya suka. Malahan menurut saya selepas Pramudia Anantatur,
Indonesia, seorang pengarang yang penting yang harus dibaca ialah Seno Gumira Aji Dharma. Mula-mula saya baca karya dia ialah Just Parfum dan Incident, sebuah novel yang kalau saudara baca, dia ada macam gaya pendekatan bagaimana Anis naik ke langit. Pendekatan yang saya gunakan, pendekatan itu dalam novelet saya itu sebenarnya adalah pendekatan yang saya pinjamkan dan sangat saya terkesan daripada novelet Just Parfum dan Incident. Ini tentang peristiwa di Timur Timur. Ya. Kita tahu Timur Timur adalah pernah satu wilayah di Indonesia yang terkesan ya dengan Orde Baru dan sebagainya pada satu waktu dahulu. Dan jadi ini Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira ini adalah seorang jurnalis ya. Ada satu retorik beliau, satu kata-kata beliau yang sangat terkenal. Dia kata kalau jurnalisme itu bungkam, sastra harus bicara. Maksudnya ialah kalau surat khabar, kalau wartawan, kalau media sudah tidak lagi memperkatakan tentang orang bawah, tentang rakyat, siapa yang akan bercakap? Orang yang menulis karya sastra. Mereka yang harus cakap. Baik. Saya mengetengahkan dan saya percaya pihak Gerak Malaysia telah edarkan trilogi Petrus. Iaitu yang pertama, Keroncong Pembunuhan, Bunyi Hujan di Atas Genting dan Ger. Ya. Cerpen-cerpen ini ditulis antara tahun 83 yang mengambil latar tahun 83 hingga 85. Apa yang berlaku antara tahun-tahun ini, terdapat migrasi besar dari desa ke kota di Indonesia. Jadi bila orang ramai daripada kampung datang ke kota, ke bandar-bandar di Indonesia khususnya Jakarta, apa yang berlaku ialah pengangguran yang mendadak naik dan keadaan sosial yang banyak kejahatan. Maka apa yang berlaku, banyak kejahatan, banyak berlaku jenayah ni, cara Orde Baru pada waktu itu menyelesaikannya ialah dengan melakukan tindakan membunuh secara senyap para kriminal, dan ini dinamakan penembakan misterius ataupun Petrus. Ya, dipercayai ada lebih daripada 10,000 orang telah menjadi korban. Jadi ada sebuah lagi negara di Malaysia, di Asia Tenggara ni yang juga mengamalkan Petrus sekarang, Filipina. Ya, pengedar dadah, penagih dadah, Presiden Filipina yang sekarang ni diarahkan tembak begitu saja. Jadi, adakah ini boleh? Ya, apa yang Seno rasa jengkel pada waktu itu ialah kerana Petrus ini mendapat pengiktirafan sosial oleh masyarakat. Kenapa masyarakat rasa macam tak apalah, dah kena tembak, dah kena bunuh? Sebab angka jenayah kan tinggi, orang jahat ramai. Jadi kalau kena bunuh, kata tak apalah, lebih baik, rasa aman gitu kan. Dan angka jenayah pun turun. Tapi rasa aman tersebut tidak semestinya benar. Kerana pertama, kita kena tahu militer atau askar tidak ada wewenang melakukan tindakan publik ke atas kalangan publik. Maknanya militer ini dia bukan duduk dalam masyarakat. Yang paling banyak pun polis saja duduk dalam masyarakat. Kemudian itu solusi dengan cara militeristik adalah bukanlah dengan cara seperti yang dilakukan ini, iaitu ada orang jahat kita pergi tembak bunuh. Dia tidak selesaikan akar masalah. Akar masalah apa? Ialah pengangguran, gelandangan, penagihan dadah dan macam-macam lagi itu harus diselesaikan dengan cara yang benar, menggunakan sosiologi. Jadi pembunuhan Petrus misterius ini juga ataupun Petrus ini juga menyalahi prinsip keadilan dan dalam undang-undang. Jadi kalau orang tu suspek saja, orang tu tersangka saja boleh dibunuh. Jadi ada banyak tokoh-tokoh masyarakat dalam bidang hukum, dalam bidang undang-undang seperti Adinan Buyung Nasution, T. Mulia Lubis yang membantah perkara ini, dan juga Amnesty International, badan-badan hak asasi manusia semua membantah kejadian ini. Baik. Jadi Seno memilih untuk menulis tentang ini ketika Petrus itu masih berlaku lagi. Maknanya dia seorang pengarang yang berani. Just Parfum Incident ditulis tentang Timur Timur itu pada waktu Presiden Soeharto masih berkuasa. Jadi dia tak tunggu. Jadi kalaulah satu orang dia tunggu lepas Perdana Menteri itu jatuh, Presiden itu jatuh baru dia nak kritik, kemudian dia kata tengok saya berani.
Tengok saya telah melakukan tugas saya sebagai seorang sastrawan. Itu bukan karya sastra politik. Itu bukan keberanian. Ini tidak masuk dalam kelompok yang Pramodia katakan bahawa keindahan itu. Ya. Ini tidak masuk dalam kelompok yang Syahnun katakan yang harus melakukan kebenaran untuk orang murbawan atau yang seperti Pak Sako katakan. Jadi Seno ini, dia tidak rasa perlu jadi wira. Dan saudara kena ingat pada waktu itu, masyarakat secara umumnya suka dengan Petrus itu. Jadi Seno Gumira ini dia menyongsong arus malahan dia menulis karya sastra itu untuk menolak perasaan masyarakat pada waktu itu. Ya. Jadi di sinilah dalam cerpen pertama, kalau saudara sudah baca, dia tentang seorang penembak misteri, ya, yang penembak upahan, macam cerita-cerita macam Extraction dalam Netflix tu. Dia nak tembak orang, dia sedang membidik-bidik orang ni tengah dia duduk tingkat bangunan, dia pakai senapang yang ada sasaran jauh tu. Kemudian tu dia nak tembak satu orang, tapi dia tengok orang ni, dia terfikir orang ni ada anak ke, ada isteri ke, dan dia mula bertanya-tanya dalam kepala dia. Sebelum ni dia dah banyak bunuh orang, tapi dia kata sebab orang yang upah dia tu kata orang ni pengkhianat. Jadi dia kata pengkhianat ni apa dia? Siapa dia yang mengkhianat? Jadi dia banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kepala dia, dan kemudian dia tanya orang yang mengupah dia tu. Orang yang mengupah dia tu pula kata macam, jangan banyak cakap lah, bukan urusanmu, ini politik, tembak-tembak je lah. Jadi bila dia berdialog dengan orang yang mengupah dia tu, ya, pakai mikrofon agaknya canggih, orang tu kata itu yang sedang berdiri depan dia tu, itulah yang mengupahkannya. Jadi ini cerita tentang cerpen pertamanya. Kemudian itu cerpen kedua, ya, Hujan Jatuh di Genting itu tadi, dia cerita tentang satu pekerja seks bernama Savitri, ya, yang setiap kali bunyi hujan menitik di atas atap genting, dia akan rasa risau, ya. Dan bila ada berlaku pembunuhan, ramai orang akan keluar tengok mayat tersebut. Ada yang sepak-sepak lah, pukul mayat tersebut kerana suka Petrus itu. Masyarakat pada waktu itu mendokong keadaan itu. Savitri akan rasa gemetar kerana dia harap sangat bukan Pamuji, ya, kekasih gelapnya. Ini petikan yang menunjukkan bahawa masyarakat suka polisi ini, tetapi Seno Gumira Aji Dharma mengkritik polisi yang tidak adil ini. Ya. Baik, cerpen ketiga, ini semacam satu karya yang sangat aneh, ya. Dia gambarkan semua mangsa-mangsa Petrus ini bangun balik, lepas dah mati jadi zombie, dan memburu pembunuh-pembunuh mereka. Jadi zombie-zombie ni telah ditampilkan dengan cerita watak utamanya Sarman, ya, membincangkan tentang wacana tentang Petrus ini, ya, isu tentang Petrus ini. Jadi ini contoh satu petikan, ya, orang berbincang tentang apa harus dilakukan terhadap zombie-zombie ini. Ada kata kita, biar mereka ni tak sembahyang, kita harus sembahyangkan dia dan sebagainya. Nah, jadi itulah pembentangan saya yang agak panjang pada malam ni, lebih berapa 1 jam lebih kot, 1 jam setengah, tentang karya sastra dan politik. Dan saya serahkan semula kepada moderator untuk acara soal jawab. Terima kasih doktor. Ada siapa yang ingin tanyakan soalan, boleh gunakan mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dengan saya Syifa Umaira dari Johor. Okey, so soalan saya untuk doktor adalah doktor bagi tahu bahawa novel politik ni bertujuan untuk membantu pembaca menilai dan mentafsir tentang dunia politik. Jadi antara penulisan-penulisan politik seperti Syed Hussein Alatas dan juga penulisan-penulisan sastra oleh Syahnun Ahmad, mana satu yang lebih membawa kepada tujuan ini? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.
Doktor nak terus jawab ke kumpul soalan lagi? Syed Hussein Alatas kan. Syed Hussein Alatas dia tidak menulis karya kreatif. Mungkin dia ada tulis pantun sedikit. Tapi dia tidak tulis karya politik. Dia tulis karya-karya kajian tentang sains politik, tentang sosiologi dan sebagainya, tentang masalah masyarakat. Jadi dia kan dua bidang yang berbeza. Satu fiction, satu non-fiction. Jadi tak sama tentunya. Dan kerana masing-masing dalam liga yang berbeza ya. Kalau satu tu katakan go-kart, satu lagi litar perdana. Jadi dia liga yang lain. Jadi kita tak boleh samakan lah. Ini novel Sultan Baginda yang yang saya sebutkan. Kemudian itu ini Pak Saku Putera Gunung Tahan ya. Ini yang ramai orang bacalah. Kemudian tu ada Penembak Misterius. Penembak Misterius ini Seno Gumi Raji Dharma. Novel Patriark ini yang saya cover lama. Jadi beza Syed Hussein Alatas dengan Shahnun. Syed Hussein Alatas menulis non-fiction. Shahnun tulis fiction. Itu je. Tapi mungkin tujuannya sama. Okey, terima kasih doktor. Okey, ada sesiapa lagi nak tanyakan soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya Syami daripada Ampang. Saya ada 3 soalan kalau boleh saya ajukan pada doktor. Okay. Soalan pertama ialah ni ketiga soalan saya ni bersifat umum. Saya tidak menjurus kepada spesifik suatu novel itu. Soalan pertama ialah daripada sudut novel politik tu sendiri, memang setiap novel politik tu sendiri memang perlu ada unsur-unsur kritikan. Maksudnya kalau saya lihat artikel yang doktor bagi pun bersifat kita nak mengkritik pengurusi JLC. Lepas tu ada novel sheet tadi pun macam seolah mengkritik juga pada seseorang. Jadi soalan saya, adakah perlu untuk sesebuah novel politik itu mempunyai unsur kritikan? Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua ialah daripada sudut masa depan kita Malaysia lah. Adakah relevan novel politik ini terus dijadikan rujukan sehingga masa depan, memandangkan kalau kita tengok daripada sudut teknologi itu sendiri, apabila kita ingin merungkap politik semasa, kita hanya boleh melihat melalui teknologi yang kita ada sekarang. Mungkin doktor ada penjelasan tersendiri. Soalan yang ketiga ialah daripada sudut pembaikan mungkin pembaikan negara. Adakah ada macam ahli-ahli politik daripada sama ada kerajaan ataupun pembangkang mengambil sesuatu novel untuk dijadikan rujukan dalam aspek decision making? Itu saja. Terima kasih doktor. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara Syahmi. Baik, adakah pertamanya novel politik itu perlu ada unsur kritikan? Ya. Kalau novel politik itu tak ada unsur kritikan, dia tidak jadi sebuah novel politik. Dia hanyalah sebuah karya sastra yang sekadar membicarakan tentang hal politik. Dia akan jadi sebuah novel wacana. Dia akan jadi sebuah novel yang sekadar menjejerkan idea, mengetengahkan gagasan. Tapi bila sebuah novel politik, dia bukan sekadar ada wacana, tapi dia mesti ada kritikan. Di situlah beza novel politik dengan novel wacana. Dia mesti ada kritikan. Yang kedua, adakah novel politik ni relevan pada masa ini ataupun pada masa akan datang sebagai satu relevan lagi ke, sebab sudah ada teknologi. Mungkin yang dimaksudkan sudah ada Twitter, sudah ada Instagram, sudah ada social media. Sebab orang kata, dulu saya pernah tanya seorang pengarang muda, saya kata pengarang muda sekarang mungkin tidak lagi menulis karya yang berbentuk politik, kritikan. Jadi dia jawab dengan saya ialah, rasa marah kami telah pun langsai, telah pun usai, telah selesai di media sosial. Kami dah marah-marah di Twitter, kami boleh marah siapa saja pun kan di Twitter. Jadi ataupun di Facebook ataupun di Instagram.
di blog ya. Jadi kenapa harus tulis karya sastra? Jadi jawapan saya ialah sebuah karya sastra itu dia adalah satu dokumen sejarah yang pertama. Dan apabila karya sastra itu tampil, kita akan garap dia dengan nilai-nilai sastrawi ya, dengan ada cerita, dengan ada emosi, dengan ada wacananya. Jadi dia berbeza dengan tulisan yang spontan di blog ya, yang juga khusus untuk satu-satu situasi, ataupun juga tulisan-tulisan di Twitter ya, ataupun di media sosial. Jadi dia berbeza. Akan tetapi tidak dinafikan tulisan-tulisan tersebut ya, boleh ditukarkan menjadi sebuah karya sastra. Saya tahu ada seorang pengarang, Hamid, saya lupa nama belakang dia, nama keluarga dia, penulis Uzbekistan yang saya kenal di Georgetown Literary Festival baru-baru ini tahun lepas. Dia Hamid Ismailov. Dia tulis novel di Facebook secara bersiri, tapi sebab dia tak ada ruang lain yang boleh dia gunakan ialah di Facebook saja. Jadi dia tulis di Facebook tu novel dia secara bersiri dan ramai orang boleh baca. Kemudian tu dah selesai, barulah dia edit balik, dia perbaharui, dia perbaiki dan kemudian dihantar sebagai sebuah novel. Novel tu sangat terkenal ya, dibaca. Tapi kan proses mengedit, proses menyunting, proses menyusunnya sebagai sebuah karya sastrawi itu kan berlaku semula. Jadi menurut saya karya sastra masih lagi menjadi dokumen sejarah yang penting ya. Kalau sebuah bangsa tidak ada dokumen sejarah dari segi sastra, diwakili oleh karya sastra, beratlah peradaban bangsa tersebut. Kerana kita nak tahu apa yang berlaku pada abad ke-19 pun kita baca Munshi Abdullah. Kita nak berlaku apa yang berlaku ketika Perang Siap pun kita baca syair Perang Siap. Jadi itu semua kan dokumen-dokumen sejarah dan juga dalam masa sama dokumen sastra. Ada tidak ahli politik yang menggunakan novel sebagai panduan decision making? Setahu saya tidak. Tapi yang saya tahu ada ramailah sastrawan yang suka membaca karya sastra. Ada ramai ahli-ahli politik yang menghubungi saya, beritahu mereka sudah baca novel sekian, dan itu di pihak kerajaan dan juga di pihak pembangkang ya. Dan saya selalu mendapat mesej-mesej ataupun pautan-pautan tagging seperti itu. Jadi mereka membaca, tapi jadikan panduan atau tidak tu kita tak tahulah, kita kena tanya mereka. Ya, terima kasih doktor. Ada sesiapa lagi yang nak bertanyakan soalan? Saya Ya, silakan. Saya Muziro daripada Kuala Lumpur. Ada dua soalan, simple je. Yang pertama, dalam kuliah doktor tadi menekankan bahawa karya sastra politik itu selalunya bersifat membela rakyat dan kritikan terhadap pemerintah. Jadi bagaimana dengan kedudukan karya-karya hikayat istana dalam kesusastraan? Macam karya Sulalatus Salatin, karya hikayat hantuah dan sebagainya, itu selalu membicarakan tentang golongan bangsawan dan politik golongan bangsawan. Jadi kita nak letak di mana kedudukan karya-karya klasik tersebut. Yang kedua, soalan yang kedua, jika karya politik itu ditulis bertujuan untuk membenci pemerintah, melawan pemerintah sebagainya, itu adakah ia dianggap sebagai sastra politik ataupun sastra propaganda? Terima kasih. Terima kasih saudara. Baik, pertama soalan Muziru tadi daripada Kuala Lumpur tentang karya sastra klasik kita. Karya sastra klasik ni dia daripada kategori apa? Kategori court literature kita panggil. Macam hikayat hang tua, Sulalatus Salatin, sejarah Melayu semua tu. Dia ditulis
oleh pengarang-pengarang istana. Maknanya Tun Sri Lanang ni dia kerja dengan istana. Istana bagi dia duit, upah dia, dan dia pun adalah cucu cicit Tun Mutahir juga, cucu cicit Tun Perak juga ya. Dia daripada bangsawan juga. Jadi apa yang dia lakukan ialah dia menulis untuk mengangkat siapa ya. Jadi kalau ikut Dr. Azhar Ibrahim itu, dia mengangkat keturunan bendahara tersebut ya. Maka di situ akan ditunjukkan bahawa kesilapan dan juga kecuaian raja-raja Melayu serba sedikit ya. Dan juga saya telah menulis banyak artikel-artikel eceran tentang ini. Tapi dia tak boleh dianggap sebagai political pada waktu itu, dan Tun Sri Lanang pun telah menulis selepas habis zamannya. Maksudnya dia tidak menulis pada waktu itu, dia menulis selepas dia dah menulis di Johor lama pada waktu itu, maknanya era tersebut ditulis kemudian ya. Jadi dan juga karya tersebut hanya dapat dikelompokkan sebagai court literature ya. Maknanya dia diupah untuk menulis ya. Dia datang daripada pihak pemerintah sendiri. Jadi dia tak boleh dikaitkan dengan, dan kita kena ingat juga novel politik terma yang saya gunakan dalam perbincangan tadi itu adalah kan terma dan wacana moden. Kita nak ambil, ini satu masalah, kita tak boleh ambil benda yang moden, kita nak acukan benda dengan benda yang lama ya. Jadi kita tak boleh buat seperti sesuka hati seperti itu. Jadi ini harus menjadi satu ingatan juga. Baik, satu perkara lagi ialah tentang adakah karya yang menulis membenci pemerintah atau sastra politik itu adalah sastra propaganda. Jadi sebuah karya sastra itu kalau dia mengkritik pemerintah itu, biasanya orang akan anggap dia sebagai novel politik. Tapi kalau sebuah karya sastra, meskipun dia ada unsur politik tapi dia mengangkat pemerintah, biasanya orang akan anggap itu novel propaganda ya. Jadi kalau kita kritik Hitler, kritik Nazi pada waktu Hitler masih hidup dan Hitler sedang berkuasa, itu dia akan anggap novel politik. Tapi kalau kita tulis sebuah novel politik juga, tapi kita tak sokong Nazi, sokong Hitler, itu dia akan jadi sebuah novel propaganda. Semacam itu. Baik, terima kasih doktor. Saya bacakan satu soalan daripada ruang chat ya, daripada Cik Nur Syahidah dari Kok Diang, Kedah. Pada pandangan doktor mengenai kenyataan, okey, saya bacakan kenyataannya. Sastra sekarang bukan lagi senjata perlawanan kerana realiti hari ini sudah berubah. Saya agak setuju dengan kenyataan ini. Okey. Sastra sekarang hanya aktiviti bahasa. Sekiranya anak muda melawan dari ruang sastra, mereka seperti ayam berkokok di dalam reban. Jadi apa manifestasi doktor mengenai, apa manifestasi melawan mengikut perspektif doktor? Terima kasih. Boleh kumpulkan beberapa soalan tak? Okey, ada lagi kita dapat jimat masa. Baik, doktor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya Kamarul daripada Shah Alam. Soalan saya kepada doktor, berkenaan dengan apa yang kuliah doktor pada malam ini berkenaan dengan penghasilan karya politik yang baik. Cumanya soalan saya adalah titik imbangan dalam menghasilkan karya politik yang baik, yang mana kita nak sebagai seorang penulis tu kita nak sama ada kita memberikan tumpuan kepada isu politik setempat ataupun semasa sebagai penggerak utama, contohnya dalam bentuk pertembungan ideologi, novel Tunggul Gerigis, ataupun memberikan tumpuan kepada aspek emosi, mungkin watak-watak political figures macam saya quotekan dalam novel First Among Equals, Jeffrey Archer. Jadi yang mana pada pandangan doktor, adakah kedua-duanya boleh diterima sebagai novel politik ataupun semestinya harus mengikut acuan tumpuan kepada pertembungan ideologi politik itu sendiri, kritikan itu sebagai satu fokus utama? Terima kasih doktor. Okay, terima kasih saudara Kamarul. Okay, saya bacakan soalan daripada Amirul pula.
Sejauh manakah kekuatan yang ada pada sastra dalam mengubah dan memacu kesedaran politik dalam kalangan rakyat? Okey, baik. Terima kasih Saudara Amirul. Soalan daripada Izzat dulu. Apa tadi soalan Okay. Amirul tadi terlalu laju. Okey. Laju. Okey, Amirul tanya, sejauh manakah kekuatan yang ada pada sastra dalam mengubah dan memacu kesedaran politik dalam kalangan rakyat? Okey. Baik. Daripada Izzat dulu. Doktor, merujuk kepada penulisan doktor akan karya sastra pasca kolonial. Saya teringat kritikan Hamid Dabashi dalam Post-Orientalism akan karya Azhar Nafisi, Reading Lolita in Tehran. Bagaimana pada zaman moden ini kita mahu menggariskan atau menilai karya sastra yang upahan atau mengutamakan hegemoni atau yang organik? Okey doktor. Satu lagi soalan daripada Nur M. Nur M tanya, karya satira politik antara terbaik yang diterbitkan selepas 2000. Oh, ini dia bagi kenyataan. Karya satira politik antara terbaik yang diterbitkan selepas tahun 2000 adalah Ketupat Cinta, karya doktor. Okey. Itu saja setakat ni soalan yang ada. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Baik, ada beberapa rangkuman soalan ini yang boleh kita jawab sekali lah. Ya. Pertamanya tentang sastra itu bagaimana dia boleh menjadi senjata lagi untuk perlawanan, sedangkan sekarang ini sastra itu sudah menjadi semacam sekadar aktiviti bahasa. Baik. Kalau kita melihat di negara kita, ya, ada ramai pengarang-pengarang arus perdana yang memilih untuk tidak menggunakan medium yang dekat dengan diri mereka untuk berbicara, ya, kerana pilihan yang ada di tangan mereka ialah pilihan iaitu aktiviti berbahasa. Ya. Kenapakah ini berlaku? Ini ialah kerana satu pilihan yang mereka sendiri ambil, ya, bahawa ini adalah satu aktiviti bahasa. Sedangkan maksudnya saya nak kata tadi, kalau saudara baca artikel yang saya berikan yang membandingkan antara Marquez dengan Shahnun Ahmad, kita akan dapati bahawa macam saya ulang semula ialah menulis karya sastra politik dan hubungan karya sastra dan politik ini hanya akan datang pada pengarang yang latarnya adalah juga politikal. Sekiranya dia seorang yang bukan politikal, dia tidak akan menghasilkan karya yang politikal. Dia tidak akan dapat menghasilkan sebuah karya sastra yang berpolitik, ya, kerana dia tidak akan dapat melakukannya, kerana dia tidak ada dalam jiwa dia. Sebab itu kalau baca artikel saya yang saya berikan itu tadi, Gabriel Garcia Marquez malahan berasal dari sebuah daerah yang paling sifatnya politikal sifatnya. Maknanya ada banyak pergelutan politik di daerah beliau, ya. Kemudian itu Arundhati Roy saya sebut namakan. Beliau datang daripada Kerala. Kerala itu adalah satu-satunya negeri di India yang mengundi parti komunis tanpa henti, ya? Dan beliau adalah seorang aktivis politik juga. Jadi pengarang-pengarang ini memang dari segi jiwanya pun adalah seorang yang suka berpolitik, barulah dia boleh menulis sebuah karya politik. Akan tetapi kalaulah dia sekadar menyukai sastra itu kerana puisi, kerana puitis, kerana aktiviti bahasa, dia tidak akan menulis karya seumpama itu. Jadi dia jatuh atas pengarang tersebut. Jadi sama ada pengarang tersebut akan menggunakan karya sastra untuk melawan atau tidak melawan, itu jatuh balik kepada pengarang dan juga lingkungan dia. Kalau dia pilih lingkungan, kumpulan, organisasi, ya, yang
juga bersifat politikal, maka dia akan menghasilkan karya seperti itu. Jadi kemudian tu ada soalan sama ada titik imbangan isu politik semasa dengan aspek emosi dan disentuh Jeffrey Archer. Baik. Bila sebuah karya sastra politik itu, kalau aspek emosi watak itu ditekankan, diberikan perhatian, diberikan dominan, ya, melebihi perbincangan-perbincangan tentang politik itu, dia akan jadi cair, dia tidak akan jadi sebuah novel politik. Sebab itu Jeffrey Archer, ramai orang akan kaitkannya sebagai sebuah novel popular dan bukan sebagai sebuah novel politik. Ada sebuah novel, Primary Colours, saya lupa siapa pengarang dia, dia tulis tentang, dia kritik Bill Clinton ketika Bill Clinton masih berkuasa, cerita tentang Monica Lewinsky, skandal seks Bill Clinton. Tapi kerana emosi itu melebihi wacana-wacana, cerita itu lebih mengatasi wacana dan juga perbincangan ideologi politik, novel itu juga jatuh di bawah novel popular dan tidak dianggap sebagai sebuah novel politik. Baik, kemudian itu soalan Amirul, kedudukan sastra dalam mengubah dan memacu kesedaran politik. Ini soalan yang sangat general, sangat umum dan sangat besar. Bagaimana sastra dapat mengubah dan memacu kesedaran politik? Di sesetengah negara masih berlaku. Negara-negara macam Perancis, orang masih suka membaca karya sastra, dan karya sastra masih kekal relevan. Mana-mana tulisan yang mengkritik pemerintah dan sebagainya memang akan kekal, akan menjadi satu tenaga yang besar, ya, berbanding dengan negara-negara yang mungkin tidak diperhatikan, tidak memerhatikan karya sastra. Soalan tentang post-kolonial ni daripada saudara Izzat kalau tak silap saya, karya post-kolonial juga adalah karya politik, karya sastra politik, ya. Jadi karya yang dihasilkan dengan pendekatan tersebut ataupun menggunakan gagasan tersebut memang adalah bahagian daripada sastra politik ataupun karya novel politik. Akan tetapi perbahasan tentang pasca kolonial ini sangatlah luas, ya. Kita tak boleh buat dalam kuliah ini. Jadi sebab itu saya banyak menumpukan kepada macam aspek kreativiti, ya, pengarang. Sebab post-kolonial satu topik tersendiri. Mungkinlah nanti kita ada satu kuliah yang terasing tentang post-kolonial ini. Jadi saya minta maaf kepada Izzat, saya tak dapat jawab soalan ini dengan begitu meluas, dengan begitu terperinci, kerana dia akan memakan masa dan kita juga sudah agak lewat. Baik doktor, kita bacakan lagi 2 soalan terakhir, boleh doktor? Daripada Iqbal Haras. Mengapakah apa sahaja dianggap membela pemerintah dianggap sebagai propaganda, seakan-akan menunjukkan aksi membela pemerintah itu negatif? Wahai mungkin saja ada melihat pemimpin itu disalahfahami, maka harus dibela. Apa pandangan doktor? Soalan seterusnya. Okey, daripada Al-Hakim. Saya pengikut tulisan doktor di FMT dan Malaysia Kini. Dari pembacaan saya, mengesan tulisan doktor banyak mengkritik pemerintah, terutama UMNO. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi soalan saya, apakah pendapat doktor secara ringkas mengenai senario politik yang sedang berlaku di Malaysia pada masa sekarang? Baik. Okey. Satu lagi boleh? Okeylah, last, ya, terakhir. Last. Daripada Nur M, boleh kongsikan proses kreatif Ketupat Cinta? Mungkin secara ringkas. Baik, itu saja doktor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada mereka yang bertanya. Baik, soalan yang saya jawab soalan kedua dahulu, ya. Seperti soalan Al-Hakim. Dia nak tahu pandangan saya tentang senario ringkas, iaitu tentang pandangan saya tentang keadaan politik semasa. Jadi apa yang saya tulis dalam tulisan saya di FMT dan Malaysia Kini itulah pandangan saya tentang politik semasa. Jadi saya rasa tak perlu kot saya mengulang balik, dan semua tulisan-tulisan saya itu adalah pendirian-pendirian saya lah, ya.
baca tu maknanya itulah pendirian saya. Kemudian itu adalah soalan kenapakah bila sebuah tulisan itu membela pemerintah maka dia akan dianggap propaganda, sedangkan yang mengkritik itu baru dianggap karya politik, ya. Baik, novel propaganda juga adalah novel politik. Dia kerana dia jatuh dalam ruang yang sama kerana dia membicarakan politik. Hanya novel propaganda ini tujuan dia adalah untuk mengangkat ideologi tertentu yang diketengahkan oleh seorang pemerintah. Maksudnya bila kita kan tadi daripada awal lagi saya telah bawa kepada definisi propaganda. Propaganda itu adalah dia untuk mempertahankan ideologi tertentu dan mengkritik atau memburukkan yang tersasar sahaja. Jadi bila kita kaitkan dengan definisi, propaganda ini selalunya adalah dengan tujuan untuk menjual idea-idea besar, idea-idea mainstream. Sementara yang bertentangan dengan itulah yang akan menjadi yang dianggap sebagai kritikan. Ya. Jadi itu adalah berdasarkan definisi ruang lingkup yang ada. Jadi suka tak suka sebuah karya propaganda, macam saya bawa contoh analogi, ada banyak karya-karya sastra yang mengkritik Hitler pada waktu Hitler sedang berkuasa. Jadi karya itu dianggap sebagai karya politik, tapi novel yang mempertahankan idea-idea Hitler itu dianggap sebagai novel propaganda. Jadi beza dia sangat besar. Kalau di China sebagai contohnya, ketika revolusi kebudayaan, Mao Zedong buat apa? Semua karya yang kritik pemerintah komunis ditekan, pengarang dimasukkan dalam penjara, dibunuh, ada risiko, ya. Sedangkan novel propaganda dibenarkan, iaitu diberikan subur yang membela pemerintah, ya, yang menghantar idea-idea pemerintah. Dia beginilah, apakah definisi sukan? Saya bawa satu analogi. Definisi sukan ialah ada potensi atau risiko kecederaan. Demikianlah juga novel politik. Ada potensi atau risiko dicederakan, diancam, dipenjarakan, ya, sebagainya, ya, seperti yang berlaku pada Pram, pada Pak Sako, pengharaman karya dan sebagainya. Tapi mereka yang menulis karya mempertahankan pemerintah, dia tidak ada risiko tersebut, maka dianggap sebagai novel propaganda. Jadi itu dia beza dia, ya. Ini berdasarkan pandangan-pandangan para sarjana. Kemudian itu yang terakhir ialah proses kreatif Ketupat Cinta. Baik, Ketupat Cinta ni sebuah satira yang saya tulis secara bersiri pada mulanya. Ketupat Cinta pertama tu di Harian Metro, Ketupat Cinta kedua tu di Harakah. Ketika Ahmad Lutfi Osman menjadi editor di sana, di Harakah. Jadi medium itu editor meminta supaya mengkritik politik semasa. Jadi di Harian Metro saya tidak boleh melakukannya secara terang-terangan sebab dia adalah Harian Metro. Tapi apa yang saya lakukan ialah saya mengambil ruang ilmu gastronomi untuk mengkritik itu. Jadi wataknya ialah watak chef ataupun gerau di istana. Jadi saban minggu saya akan mengkritik perkembangan politik semasa. Waktu itu pentadbiran Najib Tun Razak. Kemudian tu ketika di Harakah dia jadi lebih bebas lagi sebab waktu itu Harakah adalah medium wadah akhbar pembangkang. Jadi saya boleh mengkritik dengan lebih luas, dengan lebih fleksibel, dengan lebih terarah. Jadi memang karya tersebut tercipta untuk mengkritik ataupun mengetengahkan pandangan-pandangan saya secara satira tentang isu-isu politik semasa. Jadi dia ditulis secara bersiri lah. Kemudian tu bila dikumpulkan untuk jadi novel, barulah ia dihubungkan, diperbaiki sebab dan akibatnya dan diberikan hubungan. Dan saya sebenarnya masih lagi menulis sambungan watak Tun Lepat tersebut, tapi sangat sukar menulis sebab dia menulis satira ini, terutama satira Horatia. Syahno tulis Juvenalia kan shit. Menulis sastra Horatia ni memerlukan duduk meneleku menulis, ya, dengan tekun, ya. Sedangkan sejak saya masuk Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai seorang pensyarah, agak sibuk membuat kajian, kerja-kerja pentadbiran dan sebagainya, kerja-kerja aktiviti dan sebagainya.
kerja macam ni yang digerak yang sedikit sebanyak mengganggu tumpuan untuk menulis. Maknanya kita kena duduk betul-betul. Jadi kalau mungkin saya ada satu masa sabatikal atau sebagainya atau duduk di luar negara satu waktu yang lama mungkin beberapa tahun, mungkin saya boleh menyelesaikan manuskrip yang tertangguh tersebut. Baik, itu jawapan saya. Terima kasih banyak ya Doktor. Terima kasih juga kepada semua rakan yang telah bertanyakan soalan. Jadi kita tutup sebarang persoalan dan jika ada soalan boleh PM tepi lah kepada Doktor. Okey. Jadi Doktor, mungkin sebagai penggulungan kesimpulan untuk topik kita hari ini, hubungan sastra dengan politik. Silakan Doktor. Tak adalah penggulungan, panjang lebar dah. Saya cuma mengharapkan saudara-saudara ikut mendokumentkan apa yang berlaku pada hari ini supaya satu masa nanti akan dapat dibaca oleh anak cucu generasi mendatang dalam bentuk yang sastrawi. Dia macam kita melukis dengan rakam dengan gambar dengan kamera ya. Dia ada perbezaan. Melukis ni dia lebih bermain dengan warna, bermain dengan cahaya ya, bermain dengan teknik. Sama juga dengan merakam dengan kamera. Tapi dia kan dua medium yang berbeza dan dua medium ini akan kekal. Jadi tidak cukup sekadar kita melontarkan pandangan kita di media sosial ataupun di Facebook ataupun di Twitter. Ia harus ditafsirkan, ditulis, diterjemahkan dengan karya sastra. Dan bila saya kata karya sastra, dia mestilah mempunyai elemen-elemen sastrawi yang utuh. Kerana ia sangat penting untuk kita ketengahkan untuk generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih banyak Doktor. Jadi kami pihak Gerak Malaysia mengucapkan jutaan penghargaan kepada Doktor. Sepanjang PKP ni kita sudah rasanya hampir 3 hingga 4 kali juga bersama dengan Doktor. Dan kita rakam setiap sesi dan muat naik di YouTube channel Gerak Malaysia. Jadi siapa yang ingin tengok balik video-video kita sebelum ini, sesi Skype ni kami letak di YouTube channel lah. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menyokong kempen Panik Raya kami yang memanfaatkan golongan B40 di sekitar Kuala Lumpur yang berjaya mengumpulkan RM3,048 60 mesin yang diusahakan oleh Cik Ainina kita dan juga Ashraf Zamri. Juga Hilal Azman tak terkecuali telah menjayakan kempen berkenaan. Jadi terima kasih kepada semua yang telah menyertai kita pada malam ini. Jangan lupa untuk tidur awal dan bangkit sahur. Selamat berpuasa kepada semua. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin daripada Gerak Malaysia. Assalamualaikum.